Bismillahirrahmanirrahim. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. صدق الله العظيم. وقد كفروا به من قبل, padahal mereka telah mengingkarinya sebelum itu. Wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id, dan padahal mereka pula selalu melemparkan tuduhan-tuduhan buta terhadap kebenaran itu dari tempat yang jauh. Masakan boleh betul? Wa hila bainahum wa baina ma yashtahun, dan disekatlah di antara mereka dengan iman yang mereka ingini, sebagaimana yang telah dilakukan kepada orang-orang yang sama keadaannya dengan mereka pada masa yang lalu. Innahum kanu fi syakkin murib, sesungguhnya mereka dahulu berada dalam syak yang meragukan. Bicara Al-Quran sebelum ini tentang kebenaran yang dipertikaikan oleh kaum musyrikin. Kebenaran yang pertama ialah Al-Quranul Karim. Ini tulis asli. Yang lain-lain itu sama ada berita, kejadian, apa jua kepercayaan, semua ini tiruan saja. Terutama sekali akidah ketuhanan. Allah Subhanahu wa taala itu namanya Al-Haqqu. Al-Haqqu sebab dia berkuasa, dia mempunyai ilmunya, keagungannya, dan segala sifat-sifatnya itu adalah sangat-sangat tinggi. Tidak ada sesuatu pun yang boleh menyerupainya. Kemudian orang yang mengingkari hakikat ini, apabila mereka sampai ke akhirat, mereka menemui jalan buntu, menghadapi jalan buntu. Tak ada jalan keluar untuk menyelamatkan diri mereka. Dinyatakan pada ketika itu mereka, dalam ayat ini, mereka bercita-cita untuk kembali semula ke dunia ini. Akibat mereka mendustakan kebenaran. Apabila sampai ke suatu tempat nanti, mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka, baru mereka sedar salah. Tetapi apa daya, kesalahan yang mereka sedari pada ketika itu sudah luput masanya. Masanya terputus apabila mereka mati. Beriman ada waktunya. Tidak ada faedah lagi beriman apabila waktunya sudah selesai, sudah tamat. Waktunya sebelum nazak. Apabila nazak, maka beriman pada ketika itu tiada gunanya lagi. Inilah ayat ni, sambungan hal itu lagi, ayat 53. Waqad kafaru bihi min qablu, sedangkan mereka kufur kepadanya, kepada sama ada Al-Quran, sama ada Allah. Ini semuanya Al-Haqqu ni. Al-Quran hak, benar. Allahu Al-Haqqu, hak, benar juga. Mereka kufurkan yang benar ini. Semua perkara yang benar itu mereka kufur. Jadi apa yang ada pada mereka, perkara yang tidak benar, perkara yang tidak tulen. Jadi perkara yang tidak tulen, tidak asli, perkara tiruan, ini tak kekal lama, tak boleh tahan lama. Dalam perkara dunia tak mengapa, sebab barang itu barang dunia. Memang pun dunia sendiri ini pun mata'ul ghurur, barang yang boleh menipukan, barang yang mengelirukan. Tetapi hak akhirat semuanya al-haqqu, semuanya benar. Jadi apabila mereka bawa pergi ke akhirat barang yang tidak benar, barang yang tidak asli, barang tiruan, maka barang tiruan tidak memberi apa-apa kepada mereka. Apa yang pentingnya mereka bawa itu tidak berfaedah,
kerana mereka kufur sebelumnya, waqad kafaru bihi min qablu wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id, dan mereka pula selalu melemparkan tuduhan-tuduhan buta terhadap kebenaran itu dari tempat jauh. Tempat yang jauh ini maknanya dunia lah. Apabila mereka berada di akhirat, sewaktu di dunia dulu, tempat jauh dulu, mereka membuat tuduhan buta terhadap Al-Quran, terhadap Nabi, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap sifat-sifat Allah, kekuasaan Allah. Lalu mereka syirik kepadanya, mereka dustakan Al-Quranul Karim, mereka hinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka buat tuduhan buta. Tuduhan buta artinya tuduhan tanpa asas ilmu. Tak ada ilmu. Ilmu kita mestinya ilmu yakin. Tak boleh ilmu tentang akidah ini ilmu samar, ilmu ragu, tidak berfaedah. Kita beriman kepada Al-Quranul Karim, kita yakin kepada kebenaran. Daripada awal hingga akhirnya, tiada satu patah perkataan pun yang kita ragu. Hendaknya begitu. Tetapi jika kita ragui pada bacaannya, ragui pada ayatnya, ragui pada hukumnya, maknanya kita membuat tuduhan buta terhadap Al-Quran. Tuduhan buta terhadap Al-Quran. Orang yang membuat tuduhan buta terhadap Al-Quran ini akan tiba satu hari mereka menyesal. Mereka memohon kepada Allah, Rabbirji'un, pulangkanlah aku ya Allah ke dunia semula, la'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku dapat melakukan amal saleh yang aku tinggal sebelum ini. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kalla, jauh sekali. Itu hanyalah pengakuan yang mereka mengaku sahaja. Tetapi kalaupun mereka ini dipulangkan ke dunia, mereka akan ulangi kisah lama juga. Allah menyatakan begitu. Di sini katanya waqad kafaru bihi min qablu wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id. Mereka membuat tuduhan buta terhadap perkara gaib. Waktu di dunia dahulu, gaib ni hari akhirat ini, gaib ni syurga dan neraka, gaib ni tak nampak ni, perkara-perkara di mahsyar, azab di mahsyar, semuanya tak nampak. Yang memberitahu kepada kita adanya perkara itu, adanya hidup semula, adanya hasyar, adanya ma'ad, balik semula, kebangkitan semula, adanya surga, adanya neraka, adanya siratal mustaqim, adanya hisab, adanya mizan, neraca untuk menimbang amalan. Semuanya ini ghaib. Ghaib, tak nampak. Jadi tak nampak. Mengapa kita percayainya? Kita percaya bukannya dengan akal. Akal kita amat terbatas. Akal kita, dia boleh berjalan dan dia akan menghadapi satu kawasan yang tak boleh dilaluinya. Sejauh mana akal kita dia boleh berjalan? Dia boleh berjalan hingga sampai ke tepi laut. Sampai ke situ dia tidak boleh berjalan lagi. Sebab apa? Sebab manusia ini berat. Yang membawa akal ini manusia. Mereka berat untuk berjalan di atas air. Tak boleh. Jadi dia terhenti, akal terhenti. Sejak itu dia tak boleh pergi lagi kecuali menerusi perahu, menerusi kapal. Jadi akal nak berfikir tentang hari akhirat, akal tidak mampu. Sebab ni lautan dalam ni. Lautan dalam dia memerlukan satu kenderaan lain. Di atas daratan akal boleh berfikir bagaimana untuk menanam, bagaimana untuk bekerja, bagaimana untuk mencari makan, bagaimana dia boleh di atas daratan bumi. Sebab akal dijadikan untuk dia di bumi ini, untuk mereka hidup di bumi. Untuk hidup di laut bukan manusia, tak boleh hidup di sana. Di sana tempat ikan berada. Jadi kalau akal ni cuba nak memikirkan, ni mentafsirkan perkara-perkara yang ada yang di laut, yang bukan tabiatnya hidup di sana, maka mereka menghadapi jalan buntu. Jadi ghaib ini tempat akalnya buntu untuk sampai ke situ. Jangan guna akal. Jika hari akhirat digunakan akal, kita kata tiada bangkit semula, tiada hari akhirat, tiada balasan surga neraka, tiada semua sekali. Sebab akal kata tak logik. Man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Siapa boleh menghidupkan tulang ini sedangkan dia sudah repuh? Kata Abu Jahal. Man yuhyil 'izam, tak ada.
Bila masuk seorang itu dikuburkan, dikebumikan, maka dia hancur, takkan pulang lagi kepada keadaan lama. Akal mestinya berkata begitu. Sesiapa jua yang kafir, dia akan berkata begitu. Hidup semula mustahil, kata mereka. Jadi kalau begitu wa yaqzifuna bil ghaibi min makanin ba'id, mereka membuat tuduhan buta terhadap perkara-perkara gaib, perkara akhirat dan di tempat jauh. Sekarang mereka berada di akhirat. Mereka buat tuduhan dahulu secara buta tuli. Sekarang barulah mereka percaya ada. Masa sudah berlalu, tidak ada guna lagi beriman kepada hari akhirat waktu mereka berada di hari akhirat. Tapi mahunya di dunia mereka beriman sepenuh kepadanya. Wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id. Ilmu yang kita kadaki untuk digunakan pada alam akhirat ini, untuk diguna mengenai alam akhirat, hendaklah ilmu istidlali. Ilmu istidlali ini ilmu yang ada dalil. Ilmu yang ada dalil. Ada ilmu yang tak ada dalil, kita boleh cari. Ya, ilmu di dunia ini sebab kita lihat, kita sentuh, kita dengar. Ini tak perlu ada dalil. Apabila kita lihat barang itu ada, barang itu sakit, barang itu membakar, tak perlu lagi kita cari dalil. Api itu membakar, mana dalilnya? Tunjukkan dalil. Tak perlu dalil. Sebab kita dekat dengan kita boleh sentuh panas, kita boleh dekatinya, kita akan terbakar apabila mendekatinya. Misalnya begitu. Pertama, hari akhirat ini mestinya beriman kepada adanya dalil. Hendaklah dalil daripada Al-Quran, hendaklah dalil daripada hadis, hendaklah dalil mutawatir. Dalil-dalil yang lain hanya menyokongnya saja. Al-Quran mengatakan adanya hari akhirat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru yastaruna dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ghaibi itu hari akhirat. Hari akhirat. Yang kedua, dalil ini, dalil kalaupun tidak dalil istidlali ini, dalil istidlali, dalil kita boleh baca ayat Quran, boleh baca hadis. Satu lagi dalil isyraqi, dalil pencerahan hati. Hati yang cerah beriman kepada adanya hari akhirat. Tapi hati itu hati dalaman. Hati ini apa? Hati pencerahan hati ini, hati yang cerah, apabila dia beriman, tiada siapa pun yang boleh gugat keimanannya. Sebab dia dalaman. Perkara luaran orang boleh gugat, tapi perkara dalaman tak boleh. Hati orang yang cerah hatinya, dia beriman kepada adanya hari akhirat. Kerana dunia ini bukan satu tempat yang tamat segala-galanya. Tidak. Dunia ini tempat lalu. Markab, tunggangan, kenderaan untuk kita lalu saja di dunia ini. Banyak yang belum selesai. Banyak. Seorang penjenayah dapat menyelamatkan dirinya dan tak dapat dikesan di mana dia berada, hidupkah matikah, tapi belum dihukum terhadapnya. Kiamat berlaku. Bagaimana orang ini? Bagaimana orang yang menjadi mangsa kepalanya, orang yang dibunuh, punya harta yang dicuri, yang dirampas, dirompak. Apa hukumnya? Kerana di dunia belum lagi dihukum. Kalaupun dihukum, hukumnya tidak sewajar dengan kesalahannya. Jadi hati yang cerah akan menyatakan mestinya ada hari akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil akan mengumpulkan semuanya pada hari akhirat dan akan hukum semua manusia ini dengan adil. Mana-mana yang bersalah pada hari akhirat akan dihukum. Sebelum di dunia dia belum lagi dihukum dengan hukum Allah. Jika hukum di dunia ini telah dihukum dengan hukum Allah, akan bersambung pada akhirat. Kamu telah dihukum, kamu telah disebat 100 kali, kamu telah dipotong tangan, kamu telah dibunuh kerana Allah. Maka hukuman itu sebenarnya hukuman bersambung di akhirat. Tapi hukuman di dunia tidak. Jadi hati isyraqi ini akan menjawab bahawa
bahawa hidup semula adalah surga yang pasti, adanya surga neraka pasti, adanya hasyar dan mi'ad adalah surga yang pasti. Al-mautu haqqun, an-naru haqqun, al-jannatu haqqun. Semua sekali itu benar. Wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id, dari tempat yang jauh, tempat jauh dunia. Dunia tak kala dia berada di akhirat. Mengapa jauh? Jauh ini bukan jauh jarak, tidak, tapi jauh kerana rumahnya diruntuh. Duduk di akhirat, rumah di akhirat. Dia bertanya rumah di dunia sudah runtuh. Tak ada lagi, dah jadi debu. Dia jadi debu. Hari kiamat dia menghancurkan langit, bumi dan seluruh alam ini hancur. Jadi pada ketika itu, jika ada orang yang berminat untuk kembali semula ke dunia, jawabnya dunia sudah tidak ada lagi. Oleh demikian, itu jauh. Jangan kata tak ada, barang itu ada dalam simpanan Allah Subhanahu wa taala. Simpan. Kalau hancur, leburkan. Simpanlah dengan cara itu pun. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ, dan tersekatlah di antara mereka dengan iman yang mereka ingini. Mereka ingin balik pulang semula ke dunia untuk beriman, tapi tersekat. Baina ma yashtahu, tersekat, tak boleh pergi lagi. Satu. Yang kedua, artinya tersekat di sini dengan apa yang mereka mahu. Mereka mahu sebagaimana di dunia dahulu. Mereka mahu kemewahan hidup, mereka mahu kesenangan, mereka mahu kedudukan yang tinggi, tapi sudah tersekat. Mereka tidak dapat lagi. Sebab di dunia, di akhirat ada benar-benar itu, kemewahan hidup. Surga ada, di dalam surga dia macam-macam ada kemewahan di dalam surga. Apakah mereka ini akan dapat kemewahan di surga sebagaimana mereka dapati kemewahan itu di dunia? Lihat dulu sama ada mereka mempunyai iman ataupun tidak. Kalau dahulu mereka tidak percaya adanya kemewahan, adanya surga dan neraka, mengapa mereka cintakan surga dan neraka setelah mereka sampai ke akhirat? Sesuatu yang mereka ingkar adanya. Tidak munasabah. Oleh demikian, hila bainahum, diskat, halaman dihalang di antara mereka dan barang-barang yang mereka sukai sebelumnya. Wa baina ma yashtahuna, dan di antara apa-apa yang mereka mahu tak sampai. Wa hila bainahum wa baina ma yashtahun. Hari yang dihadapi oleh manusia bagi semua orang, kita pun hadapi, ada 5 hari. 5 hari. Satu hari mafqud, namanya yaumun mafqud. Hari yang sudah berlalu. Ini tak boleh buat apa lagi, tak boleh panggil pulang lagi. Umur yang sudah lalu, umur yang berlalu 70 tahun. 70 tahun kita nak panggil pulang, nak letak di hadapan, tak ada. Dia sudah terbang, sudah pergi. Kita sudah lalui. Dia tinggalkan kesan yang buruk pada kita. Kalau buruk, kalau baik, baiklah. Namanya yaumun mafqud. Hari yang sudah hilang, pergi. Hari yang sudah pergi ini hari yang lalu, masa yang lalu, yang tak boleh nak di kedepan dan di belakangkan, tak boleh. Yaumun mafqud. Yang kedua, yaumun mashhud. Mashhud, hari yang kita saksikan, hari yang ada di hadapan kita, ini namanya yaumun mashhud. Yaumun mashhud ini akhtar ayyamil hayat, paling berbahaya sekali. Kita hadapi hari mashhud. Setiap hari kita akan hadapi hari ini. Hari ini bermula hari baru pada waktu pagi. Hari ini akan menentukan apa yang kita hasil padanya. Sama ada kita tidak menghasilkan apa-apa, ataupun lebih buruk lagi, kita hasilkan berbagai-bagai maksiat pada hari ini bermula dengan waktu pagi, ataupun kita menghasilkan amal saleh, terpulang kepada orang yang hidup dalam hari yang namanya masyhud. Jika banyak hari masyhud, banyaknya amal saleh, maka tahniah bagi mereka. Tetapi jika hari masyhud ini mafqud dengan sendirinya dan tidak ada apa-apa hasil, rugilah. Yaumun mafqud, 2 hari, 3 hari lagi. Hari yang ketiga namanya hari maurud. Mim, waw, ra, waw, dal. Dalam bahasa dalam tulisan ruminya
M-A-W-R-U-D, Maurud. Hari Maurud ini iaitu hari yang kekal berpanjangan, tidak ada akhir baginya, iaitu hari di surga ataupun di neraka. Kalau di surga selama-lamanya, kalau hari neraka, kalau di neraka selama-lamanya. Yaumun maurudun, hari maurud. Yang ketiga, yang keempat namanya hari yaumun maurud, hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan, hari bangkit dari kubur, hari di mahsyar, hari kita berkumpul di sana, hari kita akan dihukum Allah, hari berjalan, hari melintasi siratal mustaqim. Yaumun mau'udun, hari yang dijanjikan kepada manusia. Yaumun mau'ud. Kami apa satu hari lagi? 5 hari dan 4 hari. 4 hari. Hari yang kelima lupa nanti. Lain kali. Semula hari yang kelima, simpan. Inilah dia yang disebutnya di sini, disebut hila bainahum wa baina ma yashtahun. Dihalang daripada apa yang mereka mahu pada hari akhirat. Kama fu'ila bi asya'ihim min qablu, sebagaimana orang-orang yang sebelum ini pun macam tu, jenis penderhaka akan dihukum, dan mereka ulangi apa yang dikatakan oleh orang yang sebelumnya, iaitu antaranya mereka minta balik semula ke dunia. Balik semula pada hari dunia, nak balik rumah mereka di dunia. Jadi itu dia. Manusia ini dalam satu hadis menyatakan, ataupun dalam asar dia kata syabal mar'u ala ma yashib. Manusia ini akan tua menurut waktu yang dia berada waktu muda. Kalau waktu muda dulu dia ingatkan dunia, dia tua pun dia di dunia juga. Kalau waktu muda dahulu mereka tidak lupakan hari akhirat, waktu zaman tua pun akan ikuti seperti mana dia berfikir pada zaman muda. Seorang tak boleh jadi mengubah pikirannya kecuali dia ubah pada waktu mudanya. Kalau waktu mudanya itu dia sukakan sesuatu, maka itulah juga yang disukainya. Jika pada waktu mudanya, waktu di dunia dahulu dia sukakan dunia, maka dia akan sukakan dunia ini sampai dia berada di akhirat. Dia tak suka duduk di akhirat, suka di dunia. Dunia boleh main, boleh ikut tayang, boleh tengok berbagai-bagai, boleh tengok, boleh bersukaria, boleh bermewah-mewah. Mau di akhirat pun kalau boleh bawa barang-barang dahulu, barang-barang di dunia dahulu, barang-barang permainan kita, kesukaan kita, bawa di akhirat, sukanya duduk di sana main macam tu. Tapi syatakallah, kata tak ada lagi sekarang ni barang yang ada di akhirat ini, barang al-haqqu, semua barang original, barang asli. Barang dulunya dah dibuang dah, tak ada. Di sini orang tak main lagi, orang tak main bola lagi, orang main benda lain. Ya. Tapi bagi mereka yang hidup dengan permainan, dia kata kalau boleh main bola sedapnya di akhirat. Main bola dia. Main bola. Padahal orang sediakan dia barang-barang mewah yang jauh lebih asli dan lebih tulen, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama fa'ilat innahum kanu fi syakkin murib, sebabnya mereka dahulu ragu pada akhirat. Bagaimana boleh mereka nikmati dengan sesuatu yang mereka tidak percaya adanya? Akibatnya mereka tidak akan mendapat. Sebabnya dahulu mereka tak percaya, takkan dapat. Jadi oleh demikian, ayat yang akhir ini, percayalah pada adanya hari akhirat, percayalah kepada kebenaran hari akhirat, percayalah kepada kebenaran Al-Quran. Inilah sumber yang sebenarnya untuk mengetahui hal yang berada di sana. Jadi tanpa Al-Quran, maka semuanya itu namanya ragu. Keraguan tidak boleh membina sesuatu sebab dia ragu. Ragu melahirkan keraguan, tapi keyakinan melahirkan sesuatu. Kadang-kadang sesuatu yang mustahil boleh dilahirkan menerusi kepercayaan yang sebenarnya. Kami tamatlah surah Sabah.